budaya hedonisme dan cabarannya terhadap peradaban kontemporari. Hedonisme. Perkataan ini terdiri daripada dua perkataan iaitu hedon dan isme. Hedon yang bermaksud kesenangan dan kenikmatan, manakala isme ialah akhiran pada kata nama. Perkataan ini berasal daripada perkataan Yunani hedonismus. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, hedonisme juga didefinisikan sebagai pandangan atau pegangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Hedonisme ini mula dipelopori dan telah muncul pada awal sejarah falsafah sekitar tahun 433 sebelum Masihi lagi. Budaya ini juga telah bertapak di Malaysia sejak era 60-an lagi. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian kami yang pertama adalah mengenal pasti punca dan kesan-kesan budaya hedonisme. Yang kedua, mengkaji cabaran budaya hedonisme terhadap peradaban kontemporari. Dan yang ketiga, menganalisis peranan masyarakat tentang budaya hedonisme terhadap pembangunan peradaban kontemporari. Lokasi kajian. Kajian ini telah dijalankan di sekitar kawasan Genting Highland Pahang dan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Tujuan lokasi ini dipilih untuk mengkaji pandangan masyarakat tentang budaya hedonisme dan cabarannya terhadap pembangunan peradaban kontemporari. Lokasi yang pertama bertempat di Genting Highlands yang terletak di negeri Pahang. Genting Highlands atau Tanah Tinggi Genting merupakan tempat peranginan yang terkenal di Malaysia atau dikenali sebagai Las Vegas, Malaysia, kerana di sinilah didirikan satu-satunya kasino yang diniagakan secara sah. Manakala lokasi yang kedua bertempat di Bukit Bintang yang terletak di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bukit Bintang ialah kawasan beli belah dan hiburan yang masyhur serta tumpuan pelancong di Kuala Lumpur. Bukit Bintang dan Genting Highlands sering berkait rapat dengan masalah budaya hedonisme seperti berlakunya perjudian, pergaulan bebas, minum arak dan sebagainya. Lokasi ini juga sering dikunjung oleh masyarakat setempat maupun pelancong asing. Skop kajian. Skop kajian ini meliputi pelbagai lapisan masyarakat di Malaysia yang berkaitan tentang budaya hedonisme berlaku di Bukit Bintang dan Genting Highland. Pengkaji menjalankan kaedah kajian melalui soal selidik berkaitan tentang punca-punca budaya hedonisme. Selain itu, mengkaji cabaran budaya hedonisme terhadap pembangunan peradaban kontemporari. Seterusnya, pengkaji merangkum peranan masyarakat tentang budaya hedonisme terhadap pembangunan peradaban kontemporari. Kajian literatur yang bersumberkan Journal of Tamadun yang berjudul Konsep Budaya Hedonisme dan Latar Belakangnya dari Perspektif Ahli Falsafah Yunani dan Barat Moden. Menurut kajian mereka, para hedonis Yunani telah mengklasifikasikan definisi hedonisme kepada dua pengertian. Pertama, hedonisme merupakan satu tindakan bagi memperolehi keseronokan dan kebahagiaan. Dan yang kedua, hedonisme ialah satu falsafah keseronokan iaitu satu doktrin falsafah yang menjelaskan bahawa sumber nilai moral adalah keseronokan dan berada pada tahap kebaikan yang teratas. John David Garcha menyatakan bahawa dalam budaya hedonisme, keseronokan dan kegembiraan menerima kredit yang tertinggi. Dia menjelaskan hedonisme terbagi kepada dua. Yang pertama, hedonisme psikologi iaitu doktrin bahawa manusia sentiasa melakukan sesuatu tindakan yang difikirkan dapat memberi kenikmatan terbesar kepada mereka. Doktrin ini kebenarannya dikenali sebagai hedonisme psikologi egoistik. Hedonisme ini beranggapan bahawa manusia secara fitrah sentiasa memilih sesuatu perkara yang difikirkan dapat memberi lebih banyak kebahagiaan dan mengurangkan kesakitan kepada mereka. Yang kedua pula ialah hedonisme etika, iaitu doktrin bahawa manusia seharusnya melakukan sesuatu tindakan yang dapat menghasilkan kenikmatan dan kebahagiaan terbesar kepada mereka. Doktrin ini seterusnya dikenali sebagai hedonisme etika universal. Hedonisme ini berpendapat bahawa manusia sepatutnya bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dan menghindarkan kesakitan. Metodologi kajian. Metodologi menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah digunakan supaya kajian dapat dilakukan dengan lebih teratur. Pengkaji menggunakan dua metodologi iaitu dengan dua kaedah. Yang pertama adalah kaedah kajian perpustakaan, yang kedua adalah kajian lapangan. Kajian perpustakaan. Kajian perpustakaan merupakan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat mengenai tajuk kajian yang bertujuan untuk mengulas isi ilmu. Pengkaji membuat penyelidikan di perpustakaan awam dengan meneliti bahan kajian seperti jurnal dan buku ilmiah
serta artikel yang berkaitan dengan tajuk kajian. Pengkaji juga turut menggunakan Kamus Dewan dan Kamus Besar Bahasa Melayu untuk mencari makna istilah-istilah penting. Dengan menggunakan ICT untuk melayari laman sesawang mengenai tajuk kajian, pengkaji mendapatkan maklumat dengan lebih terperinci. Kajian lapangan. Kajian lapangan ini telah menggunakan borang soal selidik yang disebarkan secara atas talian dalam bentuk Google Forms. Maka, responden dikendaki untuk menjawab soalan-soalan yang telah disediakan oleh pengkaji. Melalui hasil kajian ini dapat dihantar kembali dengan menggunakan peranti telefon pintar dengan mudah. Sebanyak 30 orang responden telah menjawab kesemua soalan yang telah disediakan dalam borang soal selidik ini. Mengkaji cabaran budaya hedonisme terhadap pembangunan peradaban kontemporari. Penularan budaya hedonisme merupakan antara cabaran terbesar yang dihadapi oleh masyarakat masa kini. Budaya ini telah melalaikan masyarakat dan menjejaskan pembinaan tamadun Islam untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Selain itu, budaya hedonisme juga turut mengikis nilai-nilai agama dalam gaya hidup seseorang remaja. Budaya hedonisme ini berkembang secara senyap menjadi salah satu budaya yang menggugat nilai sasiah remaja. Hanya disebabkan oleh nafsu dan tanpa kawalan, menjadi asbab golongan remaja untuk memikirkan akhlak dan pegangan agama. Keseronokan yang melampau penting dalam kehidupan. Hal ini kerana responden yang kebanyakannya terdiri daripada remaja dan dewasa memerlukan keseronokan untuk berehat seketika daripada masalah yang dihadapi. Tahap keseronokan wajarlah tidak keterlaluan dan tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh agama. Tambahan pula, konsep hedonisme jauh bertentangan dengan konsep Islam yang mana konsep hedonisme ini membawa kemudaratan terhadap akidah Islam. Budaya hedonisme juga turut menjadi salah satu punca kejatuhan kerajaan dan empayar hanya disebabkan oleh individu yang hanya mementingkan keseronokan semata-mata. Mengkaji punca dan kesan budaya hedonisme. Salah satu punca dan kesan budaya hedonisme yang dijalankan di Bukit Bintang dan Genting Highland adalah disebabkan wujudnya pelbagai pusat hiburan dan perjudian. Pusat hiburan sebenarnya telah memberi impak yang sangat buruk kepada masyarakat, terutama golongan muda yang banyak terpengaruh. Hiburan yang melampau, keseronokan dan kebebasan tanpa batasan juga merupakan punca kepada budaya hedonisme. Malah pengkaji dapat menyimpulkan bahawa punca ini juga berlaku daripada kelemahan didikan agama dan moral diri remaja. Budaya hedonisme juga menyebabkan kepada peningkatan kes jenayah, antaranya kes seperti pergaulan bebas, perjudian, pembunuhan dan sebagainya. Kes pembuangan bayi juga berlaku kerana hiburan yang melampau telah menyebabkan sumbang mahram. Peranan masyarakat tentang budaya hedonisme terhadap pembangunan peradaban kontemporari. Raja tersebut menunjukkan bahawa jumlah peratusan yang banyak setuju golongan remaja menganggap bahawa hedonisme sebagai satu langkah mencapai ketenangan. Sebagai bukti, ramai 27 orang menandakan ia. Pengkaji dapat menyimpulkan bahawa masyarakat perlu membimbing golongan remaja supaya tidak berlebihan dalam sesuatu keseronokan dan kesenangan dalam kehidupan. Kesimpulannya adalah, hedonisme bukan sahaja gaya hidup yang bebas, melainkan ia juga adalah sebagai kepercayaan dan pemikiran yang akan membawa kepada kehanyutan nilai-nilai agama. Hal ini kerana hedonisme juga selalunya akan mendatangkan akibat yang buruk dan kesan yang besar dalam kehidupan manusia. Maka sebab itulah budaya hedonisme ini perlulah dicegah dalam jiwa manusia, khususnya umat Islam.